akidah dan kelurusannya. Allah, bab ni kita akan masuk dalam cerita pegangan Bani Alawi kita, pegangan Imam Haddad dan atuk moyangnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan masuk. Baik. Perihal akidah dan kelurusannya, perbaikilah akidahmu dan luruskannya. Wahai saudaraku, hendaklah anda memperbaiki akidahmu dan membetulkannya serta meluruskannya sesuai dengan kehendak Al-Firqah An-Najiyah, yakni golongan orang yang terselamat. Firqah An-Najiyah ni siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi sebut 7 umat aku akan pecah kepada 73 kelompok kan. Satu sahaja yang selamat. Siapa dia? Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnahku dan para jemaah mereka. Maka inilah firqah an-najiyah, kumpulan yang terselamat. Dan firqah atau puak ini sudah termaklum di antara lain-lain puak Islam sebagai puak ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka yang berpegang teguh dengan jalan apa yang dijejaki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, ahli sunnah wal jamaah ni siapa? Ahli sunnah wal jamaah bukan everyone is trying to claim that they are ahli sunnah wal jamaah. Syiah kata dia ahli sunnah wal jamaah, apa Wahabi pun kata dia ahli sunnah wal jamaah, apa semua orang claim dia ahli sunnah wal jamaah. Apa? Jadi macam mana kita nak kenal pasti siapa yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah? Macam mana kita nak kenal pasti? Tengok nanti dia akan cerita. Subhanallah, everyone claims that they are ahli sunnah wal jamaah. Di sini Imam Haddad bagi tahu kita siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Kita nak ikut diri kita dalam menentukan siapa ahli sunnah wal jamaah, kita tak alim, kita tak tahu. Ini Imam Haddad bagi kita. Risalah Mu'awanah ni kira kitab yang basic noh. Sangat basic. Dalam kitab basic begini Imam Haddad dia, kalau siapa yang amalkan Risalah Mu'awanah ni, dia selamat dunia akhirat. Imam Haddad bagi tahu kita sekarang ni guideline untuk akidah yang betul. Untungnya kita tak perlu buka kitab-kitab besar pun. Kitab-kitab gini je Imam Haddad dah bagi tahu guideline untuk akidah apa yang betul. Jika anda memandang dengan kefahaman yang lurus dari hati yang sihat pada nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang terkumpul padanya segala macam ilmu-ilmu keimanan, dan anda menuruti jejak langkah para salaf saleh daripada para sahabat dan dan tabi'in, nescaya anda akan mengetahui dengan penuh hakikatnya bahawa kebenaran itu adalah pada firqah yang terkenal dengan firqah Asy'ariyah yang bertalian kepada Tuan Guru Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, moga-moga Allah merahmatinya. Dan dia telah mengatur kaedah-kaedah kepercayaan ahli kebenaran, akidah ahlil haq, dan menjelaskan dalil-dalilnya sesuai dengan akidah atau kepercayaan yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW dan mereka yang datang sesudahnya dari kaum tabi'in yang baik-baik. Dia juga merupakan akidah atau kepercayaan ahli haq pada setiap zaman dan tempat, dan menjadi akidah atau, kenapa disebut pada setiap zaman dan tempat? Dia tak ada akidah lama, akidah baru. Fiqh ada. Fiqh ada qaul qadim, qaul jadid, qaul lama, qaul baru. Fiqh ada sesuai dengan tempat. Tempat-tempat tertentu Syafi'i lebih sesuai, tempat-tempat tertentu Maliki lebih sesuai. Tapi akidah tak ada. Akidah itulah satu-satunya yang terbaik, yang diikuti sepanjang zaman di mana-mana tempat. Di mana-mana tempat. Dan menjadi akidah kepercayaan sejumlah besar dari ahli tasawuf, sebagaimana yang diberitakan oleh Abul Qasim Al-Gushairi pada risalahnya yang pertama. Baik, kita biasa ikut akidah Asy'ariyah. Habis Maturidiyah apa dia? Maturidiyah adalah tambahan daripada Asy'ariyah. Imam Al-Maturidi dia punya sandaran Asy'ari juga, Asy'ariyah juga, tapi dia tambah sedikit untuk memperjelaskan lagi. Untuk bukan memperlengkapkan lagi, memperjelaskan lagi. Sebab zaman Imam Asy'ari dah lengkap, tapi zaman-zaman selepasnya tu nak kena di adjust sikit supaya orang lepas-lepas tu boleh faham lagi. Bukan nak memperlengkapkan lagi, dah memang lengkap. Cuma nak memperjelaskan lagi kepada orang yang berbeza zaman. Beza zaman. Baik. Akidah kami dan kaum Sadah Husainiyin. Sadah Husainiyin siapa dia? Sadah ni maknanya Sayyid.
Habib-habib, Sayyid-sayyid para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husainiyin daripada keturunan Husain. Daripada keturunan Hasan banyak. Daripada keturunan Husain daripada seorang sahaja, iaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melahirkan keturunan, kebanyakan daripada Husain adalah base-nya di Hadramut. Jadi bila disebut tentang Husainiyin yang daripada sayyid-sayyid daripada Husain, membawa maksud apa dia? Habib-habib yang di Hadramut. Antaranya Imam Haddad. Tengok Imam Haddad, habib-habib ni, sayyid-sayyid ni, wali-wali memang tak ada sifat takabur lah. Kalau ada pun dia serta-merta hilangkan. Macam mana boleh Imam Haddad ni, dianya sayyid tapi dia menceritakan tentang sayyid-sayyid punya pegangan, macam promote diri dia tak? Seolah-olahnya. Contoh kita pergi dekat orang kafir, kita orang Islam, dia orang kafir, kita nak cerita pada dia agama yang betul, kita akan cerita pada dia agama apa? Agama Islam. Boleh tak orang kata, amboi kau betul-betul kau Islam, kau cerita pasal Islam aja? Dah memang itu yang betul, kan? Dah memang itu yang tepat, dan kita yakin itu yang betul, yang lainnya belum tentu betul, yang lainnya memang tak betul. Itulah satu-satunya yang betul. Jadi kalau kita promote Ahli Sunnah wal Jamaah kepada Syiah dan Wahabi, orang kata, amboi kau mentang-mentang kau Sunni, kau Ahli Sunnah Jamaah, kau promote Ahli Sunnah. Lah dah memang betul. Sama macam mereka. Kenapa disebut tentang pegangan Sadah Husainiyin, keluarga Bani Alawi lah, Ba'alawi ni, sayyid-sayyid yang di Hadramut khususnya, kenapa dipromotkan apa pegangan mereka? Itu yang terpaling selamat. Selain daripada mereka, belum tahu. Sebab tu Nabi sebut apa? Al-iman yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu pada Yaman, hikmah itu pada Yaman. Bila Nabi sebut hikmah pada Yaman, itu membawa maksud kebijaksanaan, halusnya jiwa mereka, pemikiran mereka, kebijaksanaan mereka. Namun bila Nabi sebut iman, bermakna apa? Agama semuanya. Agama semuanya. Mana ada bahagian agama yang tak masuk dalam iman? Semua masuk. Fiqh dalam iman. Semua dalam bahagian agama semua masuk dalam iman. Berarti apa? Dan khususnya tunggak pada agama adalah tauhid, pegangan akidah kita. Bila Nabi sebut iman itu ada pada Yaman, bermakna apa dia? Dah dicop, certified oleh Rasulullah SAW. The best quality. Dan Nabi punya sebutan ada khas zaman bila tak? Mana ada sebutan Nabi sampai akhirat? Sebutan Nabi sampai akhirat. Bermakna apa dia? Iman ada banyak tempat, dan iman tempat-tempat lain bukan maknanya tak diterima, tapi iman yang terpaling top pada Yaman. Sebab tu kita tengok tanah Melayu kita dapat iman, dapat Islam daripada mana? Hadramut. Sepanjang zaman komunis-komunis datang, orang Melayu kita akidahnya terjejas tak? Tak terjejas. Sampai sekarang masih lahirkan pondok-pondok, sampai sekarang masih melahirkan tuan-tuan guru, bahkan sampai sekarang masih melahirkan wali-wali. Masih melahirkan wali-wali. Masya Allah. Sebab apa? Kita dapat daripada Hadramut, daripada Yaman. Jadi dapat dari mereka, iman kita pun iman yang dicop oleh Rasulullah SAW, yang digaranti oleh Rasulullah SAW. Sebab tu hang tuah sebut apa? Takkan Melayu hilang di bumi. Takkan Melayu hilang di bumi. Sebab apa? Imannya dah termaterai. Sebab tu disebutkan dalam sirah dulu, apa, Syekh Abdullah Qumairi Gunung Jerai, dia tu murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila dia datang dekat tanah Melayu nak dakwah, dia minta Syekh Abdul Qadir Jilani ni untuk bagi ijazahkan nama, nak berikan kepada bangsa ni. Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa? Namakan mereka bangsa Al-Mala'u. Mala'u ni golongan yang tinggi, Melayu. Jadi Melayu. Kenapa Melayu? Syekh Abdul Qadir Jilani letakkan, Syekh Abdul Qadir Jilani tau, dia yang letakkan syarat untuk jadi Melayu wajib Islam berakidah yang betul, Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Jilani yang tetapkan. Sebab tu hang tuah sebut apa? Takkan Melayu hilang di bumi. Bermakna apa? Melayu ni selagi mana dia Melayu tetap di Islam, dan selagi mana ada Islam tetap ada Melayu. Tetap ada Melayu. Sebab apa?
Islam tu yang termaterai, Islam yang dah dicop oleh Rasulullah SAW ada pada tanah Melayu kita, tak ada pada tanah Melayu kita. Macam kita lah, kita sebut tentang Islam tanah Melayu apa semua, kita sebut pada orang-orang, wahai orang Melayu sekalian, janganlah engkau cari agama pada tempat-tempat lain, cari agama dengan tuan-tuan guru Melayu kita, insya-Allah anda selamat. Kita sebut gini riak tak? Takabur tak? Tak. Kita sebut gini sekadar apa dia? Nak memperkenalkan yang hak, yang betul, dan nak orang selamat, nak orang pegang dengan perkara yang betul. Sama lah macam kita sebut tentang Islam pada orang kafir kan. Imam Haddad sebut tentang Sadah Husainiyin, dan banyak lagi lah hadis tentang keturunan Nabi SAW. Banyak lagi hadis tentang keturunan Nabi pun dah banyak. Antaranya yang kita sebut baru ni lah, Nabi sebut, aku tinggalkan padamu dua perkara, Quran dan Ahlul Bait aku, keturunan aku. Macam-macam lagi lah. Akhir zaman hendaklah kamu masuk dalam apa bahteranya Nabi Nuh, Ahlul Bait aku seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang masuk dalamnya selamat, barang siapa yang tak sudi nak masuk dalamnya celaka. Jadi akhir zaman semua banyak hadis tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait aku merupakan pusat-pusat turunnya rahmat atas muka bumi. Ada hadis menyebutkan begitu. Apa macam-macam lagi lah hadis tentang Ahlul Bait Nabi SAW. Antaranya perang hari Arafah. Hari Arafah Nabi SAW pegang Sayyidina Ali, mengatakan kepada sahabat, ambillah Ahlul Bait aku sebagai imam, sebagai ketua. Nabi pegang Sayyidina Ali, ini ketua, beruntung siapa yang mengambil dia sebagai ketua. Semua tu hadis tentang Ahlul Bait, tentang Ahlul Bait. Ni bukan Syiah punya suka Ahlul Bait, Syiah punya suka Ahlul Bait sampai mengutuk para sahabat. Tak. Kita mencintai Ahlul Bait dan mencintai para sahabat sesuai dengan hadis dan Quran. Jadi Ahlul Bait sendiri dah mempunyai keistimewaan yang tertentu. Ini kan pula Ahlul Bait dah mempunyai keistimewaan tertentu. Dalam Ahlul Bait tu pula ada Ahlul Bait yang daripada Yaman. Sedangkan Yaman ni pula ada keistimewaan tertentu juga. Ada banyak hadis tentang Yaman. Atakum Ahlul Yaman, telah datang kepada kamu Ahlul Yaman, mereka ni adalah fasih lisan, lembut lisan mereka, lembut hati mereka, jiwa mereka halus. Nabi sebut kan tentang akhlak dan adab, tentang hikmah dan iman, semua Nabi sebut tentang Ahlul Yaman. Jadi dahlah Ahlul Bait memang mempunyai keistimewaan. Ahlul Bait daripada Yaman pula, dan Yaman pula mempunyai keistimewaan yang tertentu. Baik, Ahlul Bait daripada Yaman, Ahlul Bait daripada Hadramut. Hadramut sendiri mempunyai keistimewaan yang tertentu. Nabi kata akhir zaman pergilah engkau kepada Aqsal Yaman, penghujung Yaman, pendalaman Yaman, iaitu Hadramut. Masya Allah. Dalam antara beberapa kitab sirah menyebutkan Nabi istikharah untuk pindah daripada Mekah, pindah ke mana. First isyarat Nabi dapat pindah ke Yaman. Pindah ke Yaman. Second isyarat baru ke Madinah. Maka Nabi je pindah Madinah, Ahlul Baitnya pindah ke Yaman, Hadramut. Jadi suatu disebutkan Safwah, cream of cream, intipati kepada Ahlul Bait tu. Ahlul Bait ni Safwahnya umat Islam, intipati bagi umat Islam. Safwah Ahlul Bait yang daripada Yaman, Safwah Ahlul Bait Yaman yang daripada Hadramut. Itulah Sadah Husainiyin, Sayyid daripada golongan Husain. Semua ikut hadis, semua ikut hadis. Ulama tak cerita dengan nafsu. Ini Imam Haddad tau. Imam Haddad yang sedang promote pegangan Sadah Bani Husainiyin, Bani Alawi, Ba'alawi kita. Imam Haddad promote. If you do not agree with this, hati-hati, takut anda tak agree dengan Imam Haddad. Kalaulah anda kata Mesir pun bagus, Syria pun bagus, okay, as long as this one jangan kau tolak. Jangan macam-macam, mulutnya jangan sebarangan dengan Imam Haddad. Imam Haddad diiktiraf oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping diiktiraf oleh ulama lain dan juga para wali-wali. Zaman Imam Haddad tak ada khilaf. Semua ulama berpendapat dia mujaddid zaman tu. Tak ada khilaf tau. Tak ada khilaf. The last one yang tak ada khilaf Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Imam Haddad punya zaman tak ada khilaf. Semua bersepakat dia mujaddid zaman dia. Dia mujaddid zaman dia. Dia mujaddid zaman dia. Dia tengah promote akidah sayyid-sayyid dari golongan Husainiyin, Bani Alawi, Ba'alawi. Must be something special. Must be something special. Kalau dia mujaddid, dia mesti promote the best thing, betul tak? Mujaddid bidang tauhid, Imam Ash'ari, Imam Maturidi. What do they promote? They promote the best of tauhid. Those yang tak ambil tauhid mereka tertolak tauhidnya.
Imam Ghazali, mujaddid bidang kerohanian, dia promote apa? Tasawuf, Ihya Ulumuddin. Ada kitab tasawuf lebih tinggi daripada Ihya Ulumuddin, lebih lengkap daripada Ihya Ulumuddin? Tak ada. Sebab tu dia orang mujaddid, kan? Jadi Imam Haddad, mujaddid zaman dia, apa yang dipromot? Akidah Ba'alawi. Akidah Ba'alawi. Itulah akidah yang banyak hadis mengisyaratkan ke arah tersebut. Baik. Akidah inilah yang menjadi akidah kami dengan mengangkat sepenuh puji kepada Allah. Inilah akidah kami dengan kami puji Allah, bukan kami riak, bukan kami takabur. Memang ini keistimewaan yang Allah letakkan, dan tak dia bagi tahu melainkan Allah isyaratkan kepada dia untuk bagi tahu agar supaya manusia boleh mengikuti yang betul, yang hak. Dan menjadi akidah para saudara kami dari kaum Sadah, kaum keturunan Sayyid Husainiyin yang terkenal dengan Al-Abi Alawi. Al-Abi Alawi, Bani Alawi, Ba'alawi, semua tu sama. Semua tu sama. Dan akidah kami itu berterusan pertaliannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampailah ke sekarang ini. Abu Yatalaga an abihi wa hakadha. Sayyidina Ali Imam Ali Habsyi kata apa? Bapa yang bertemu dengan bapaknya, begitulah silsilahnya, diambil 100% daripada bapa, 100% daripada bapa sampai kepada khairi mahmudin wa ashrafi hamadi, kepada yang sebaik-baik yang dipuji dan yang terpaling bijak dalam memuji, iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertalian terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Imam Al-Muhajir, datuk kepada keturunan Sadah yang tersebut ini, namanya Sidi Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhum. Allah Sayyidina Al-Muhajir, yang kita fatihahkan dalam setiap ratib atas, ratib hadad, kita Sayyidina Al-Muhajir ilallah, kan? Subhanallah. Terserahlah orang nak terima nak apa ni akhir zaman. Siapa yang kita sebut ajalah apa yang guru-guru kita sebut aja apa yang betul, apa yang hak. Orang nak terima, orang terima. Orang tak nak terima, orang tak nak terima, dia punya pasal. Akhir zaman siapa nak terima, terimalah. Yang tak nak terima, apa nak buat? We are out of time, kan? Time is running out. Kerja kena jalan, dakwah kena jalan. Apa orang yang nak terima banyak, yang tak nak terima banyak, tapi yang nak terima pun banyak. Yang nak terima ni siapa nak layan? Daripada kita layan orang yang tak nak terima, kan? Daripada kita berdalil-dalil dengan orang tak nak terima, dah sudah. Kita bagi tahu apa yang patut bagi tahu, yang nak terima, bagi tahu dengan cara yang betul, dengan hikmah lah. Tapi yang tetap tak nak terima, dia punya pasal. Dia punya pasal. Akhir zaman, we don't have much time. Siapa Sayyidina Al-Muhajir? Sayyidina Al-Muhajir ni moyang segala Ahlul Bait. Sayyidina Al-Muhajir ni dia Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir. Betul? Betul belakang tu? Betul? Ja'far As-Sadiq bin Ali Uraidi. Betul. Bukan. Bin Muhammad Al-Bagir, betul lah. Jadi dia Ahmad, tengok silsilah dia berapa jarak, bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatimah dan Ali bin Ali dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 jarak keturunan dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, itulah bapa kita, itulah atuk kita dalam pegangan kita, dalam kerohanian kita, dalam akidah kita, dalam syafi'i kita. Allah, maqam Sayyidina Al-Muhajir ni dekat mana? Dia moyang segala Ahlul Bait tau. Moyang segala Ahlul Bait. Sayyidina Al-Muhajir ni pernah orang mimpi dia. Orang mimpi Sayyidina Al-Muhajir. Apa Sayyidina Al-Muhajir cakap dengan orang tersebut? Apa, korang ni ialah cucu aku Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ni very fantastic lah. Sayyidina Al-Faqih dengan 11 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 keturunan daripada Sayyidina Al-Muhajir. 8 campur 9 dapat 17 lah. 17 dari Rasulullah SAW. 8 dari Sayyidina Al-Muhajir, 17 dari Rasulullah. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ni very high maqam lah. Tak payah cerita lah siapa Sayyidina Al-Faqih.
No need to cerita dah. Sayyidina Al-Faqih very very high maqam punya wali. Sayyidina Al-Faqih Mugaddam ni dia cakap apa? Awal mula pembukaan futuh Allah buka aku dalam kewalian, terus aku dibuka pembukaan yang diberi kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ke puncak kewaliannya. Allah, Sayyidina Al-Faqih Mugaddam ni very high punya maqam. Very high punya maqam. Apa pernah orang mimpi Sayyidina Muhajir, Sayyidina Muhajir kata, yalah korang apa banyak Fatihah, banyak ingat dekat cucu aku Sayyidina Al-Faqih Mugaddam. Apa aku minta kalau kau Fatihahkan cucu aku, ingat-ingatlah juga aku, Fatihahkan juga pada aku. Sebab tu Habib-Habib kita takkan Fatihah kepada Sayyidina Al-Faqih Mugaddam, melainkan Fatihah pada moyangnya dulu, Sayyidina Al-Muhajir. Sayyidina Al-Muhajir. Sayyidina Al-Muhajir ni subhanallah, kita cerita, ana setiap kali baca kitab ni dengan Syekh Abu Zaki, apabila sampai bab ni, Syekh Abu Zaki akan cerita berkelas-kelas. Kalau biasa dengan Syekh Abu Zaki punya kuliah Risalah Mawanah gitu, kelasnya boleh jadi 2-3 bersambung-sambung pasal Ahlul Bait ni diceritakan dulu. Dicerita supaya kita kenal Ahlul Bait ni. Zaman dulu, bila zaman Sayyidina Husain dibunuh, dipancung kepala, berlaku fitnah yang sangat dahsyat, sampai Imam Bukhari punya zaman, Imam Bukhari, sahabat-sahabat yang masih ada, tabi'in dan imam sampai zaman Imam Bukhari sekalipun, Imam Bukhari dah lepas Imam Syafi'i, sampai zaman begitu sekalipun, mereka ni kata apa? Kalau kami ni nak riwayat hadis yang daripada Ahlul Bait, tak boleh sembarangan. Kalau orang awam dengar seseorang meriwayatkan hadis daripada Ahlul Bait, yang meriwayatkan hadis daripada Ahlul Bait tu kena bunuh. Kena bunuh, jadi fitnah. Jadi fitnah. Sebab tu kalau kita tengok Habib-Habib kita sekarang berdakwah sana sini, yang ada orang bagi duit, orang bagi rumah, dia terima sebab orang hadiahkan, nak buat macam mana, tapi dunia tak masuk dalam hati dia. Yang masuklah. Yang kita sebut yang tak masuk, yang tak masuk dunia pada hati dia. Janganlah kita macam iri hati sangat. Alah, dia ni dakwah mudah-mudah aja, orang lain dakwah susah-susah. No. First, kau tak tahu waktu dia muda macam mana susah hidup dia. Dia dah berjuang. Yang Allah bagi pada dia nothing, tak masuk dalam hati dia. Yang kedua, atuk-atuk dia punya fitnah macam mana. Diorang menghadapi benda yang kita takkan rasa, dan atuk moyang kita tak pernah hadapi benda tu. Jadi zaman fitnah, siapa nak riwayatkan hadis tak boleh riwayat. Imam Bukhari sekalipun sangat-sangat kurang hadis yang diriwayat daripada Ahlul Bait. Fitnah. Sampai kalau masuk bilik tu diceritakan, muhadis-muhadis ni masuk bilik, tengok, aku riwayatkan daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku riwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semua kena slow je. Kau jangan bagi tahu orang lain, kau jangan bagi tahu orang. Sebab tu sampai sekarang Ahlul Bait, Sayyid-Sayyid, mereka ada hadis sendiri, musalsal rantaian mereka sendiri, daripada Sayyid kepada Sayyid kepada Sayyid. Sebab zaman tu berapa kurun tu, sampai Sayyidina Al-Muhajir dengan Rasulullah 9 keturunan. Jadi berapa keturunan tu masih ada fitnah. Sampai lepas Sayyidina Al-Muhajir masih ada fitnahnya. Jadi sampai waktu tu, berapa keturunan tu, dalam 10 atau 11 keturunan, antara Ahlul Bait ni mereka-mereka saja pas from bapak tu anak, bapak tu anak, bapak tu anak, bapak kepada anak, hadis-hadis tertentu yang Bukhari, Muslim semua tak dapat. Bukan mereka tak dapat, mereka dapat, tapi mereka tak letakkan dalam kitab mereka, dan mereka tak sebarkan. Cuma Ahlul Bait aja sebarkan pada anak-anak masing-masing, sebab ada fitnah. Lepas zaman fitnah baru Ahlul Bait ni sebarkan. Sebab tu kita tengok dalam Ahlul Bait banyak hadis-hadis yang tak didengari oleh, yang tak direkod dalam sahih-sahih lain, tapi hadisnya sahih. Jadi Sayyidina Al-Muhajir ni zaman fitnah, zaman Ahlul Bait kena bunuh. Jadi Sayyidina Al-Muhajir ni tengok keadaan, asalnya dia daripada Iraq. Daripada Iraq dia tengok keadaan Ahlul Bait dia, macam mana keadaan aku ni. Tengok anak keturunan ni, dia duk fikir tentang keturunan Sayyid-Sayyid yang akan lahir. Dia tengok keadaan, Iraq is not the place. Iraq dah mula bangun macam-macam. Zaman tu Iraq mewah. Iraq mewah. Dia tengok, oh, it's not the place. Dia pergi mana? Dia kata, kalau bukan Iraq, aku balik kepada sebaik-baik tempat lah. Mana? Kaabah, Baitullah, Makkah. Balik kepada Makkah.
Dia masuk aja Mekah, dia tengok, oh Mekah tak boleh, Mekah dah macam-macam hal, pahaman yang bukan-bukan, keduniaan dah boleh masuk. Walhal waktu tu keduniaan sangat sedikit dekat Mekah, tapi dia dah nampak pintu yang terbuka. Kita kalau nampak pintu buka, jangan tunggulah benda tu masuk, lari dululah kan. Dia dah nampak pintu terbuka. Dia dah nampak pintu terbuka, pintu fitnah terbuka. Dia terus pergi. Pergi mana? Kalau Mekah pun tak boleh, aku balik kampung moyang aku lah, Rasulullah SAW. Balik Madinah. Sampai Madinah dia tengok, oh lebih kurang aja macam Mekah. Lebih kurang macam Mekah. Khalifah yang pegang Mekah, pegang Madinah juga, sama juga ahwal mereka. Jadi dia tengok Madinah, sama juga. Selama 2 tahun dia istikharah. 2 tahun dia istikharah, ulang alik Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Ulang alik istikharah selama 2 tahun. 2 tahun. Kita kadang nak buat pilihan istikharah 2 hari je, dah resah, tak dapat pun jawapan. Sayyidina Muhajir nak buat pilihan, dia dah wali, dah ahlul bait lagi. Nak buat tugas-tugasan apa berkaitan dengan urusan-urusan Allah Ta'ala. Tapi istikharah 2 tahun kena sabar. Kena sabar. Kemudian 2 tahun istikharah, dapat isyarat, bukan Mekah, bukan Madinah, tetapi mana? Hadramut, Tarim. Tarim. Jadi dia ni muhajir, sebab tu dia dipanggil Ahmad Al-Muhajir. Kenapa muhajir? Yang berhijrah. Dia berhijrah, bawa siapa yang ada dengan dia, beberapa keturunan Ahlul Bait yang ada, bawa sampai kepada tempat Hadramut yang bernama Husaisah. Dia stop dekat situ, duduk di situ. Nak pergi Tarim daripada Husaisah ni dalam 20 minutes. 20 minutes lah. Lajak sikit sampai Seiun. Husaisah ni daripada situ, daripada Muhajir, sekarang ni ada ribat Muhajir, Habib Abu Bakar Adni punya, kan? Daripada situ tu dia hantar anak dia, bukan anak dia, cucu dia, pergi ke Tarim. Pergi ke Tarim. Kemudian berlakulah pergi ke Tarim. Orang Tarim tanya, apa bukti yang kau ni ahli Tarim? Nanti ada rombongan datang daripada daripada Mekah ke Madinah, tak ingatlah macam mana. Ada rombongan datang, mereka ni kenal aku, diorang akan certify yang aku ni betul-betul ahlul bait keturunan Rasulullah SAW. Jadi datang rombongan betul, di certify. Yang masuk pada Tarim bukan Sayyidina Muhajir, dia tak sempat. Dia tak sempat. Dia meninggal di Husaisah, tak sempat masuk Tarim. Yang masuk pada Tarim Sayyidina Ali Khalid Qasam. Sayyidina Ali Khalid Qasam. Sayyidina Ali Khalid Qasam, first Habib yang masuk Tarim. Dia masuk aja Tarim, wali min awliyaillah, sangat besar tinggi makam dia. Sayyidina Ali Khalid Qasam ada masjidnya, Masjid Qasam. Masjidnya tu setiap kali dia imam, dia tahiyat, dia bagi salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dengar bunyi jawab, bukan dia dengar, semua yang hadir jemaah tu dengar. Jadi selagi mana orang tu tak bertugas dekat masjid dan surau masing-masing, semua orang akan ambil peluang tak solat situ, nak dengarkan jawapan Rasulullah SAW. Straight from Madinah, orang akan dengar jawapan. Rasulullah jawab apa? Wa alaikassalam ya imam. Dia first orang daripada Ahlul Bait yang dipanggil Imam Ali Khalid Qasam, sebab Nabi bagi imam. Kita Sayyidina Al-Muhajir, kita panggil Sayyidina, kan? Syekh, Imam Ja'far As-Sadiq imam, sebab tu memang zaman-zaman dulu. Tapi yang dekat Tarim ni later on, yang dapat gelaran imam dari Rasulullah straight dia. Dia wa alaikassalam ya imam. Ya imam. Sayyidina Ali Khalid Qasam. Sayyidina Ali Khalid Qasam, kemudian lahir anaknya Sayyidina Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat ni dihantar untuk dakwah dekat Oman, dekat Mirbat. Allah, Sayyidina Muhammad Sahib Mirbat ni semua makam dia besar dekat Mirbat sana. Wali min awliyaillah besar. Dia yang spread Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Asy'ariyah Maturidiyah dekat Salalah. Salalah dan Oman ni asalnya Syiah. Syiah tak ingatlah. Syiah Zaidiyah lah, bukan Zaidiyah, Syiah tak ingat Ana. Jadi pergi ke belah sana, dia yang dakwah ke Syiah ni sampai Salalah tu jadi Ahlus Sunnah Jamaah punya tempat. Khususnya dekat Mirbat tu. Dekat Mirbat. Masih ada lagi Syiah zaman sekarang, tapi Ahlus Sunnah Jamaah bertapak di sana kuat sebab Sayyidina Muhammad bin Ali Sahib Mirbat ni. Sayyidina Ali Khalid Qasam pindah sana. Sayyidina Ali Khalid Qasam ni biasa orang nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali-wali dekat Tarim nampak Rasulullah SAW tengah berdiri atas Jabal Furaid. Kalau kita ziarah Zambal, makam wali-wali Allah dekat Tarim, belakang tu ada bukit. Bukit tu nama Bukit Furaid. Biasa orang nampak Rasulullah dekat situ. Ada satu hari seorang wali Allah ni tanya, ya Rasulullah,
kenapa kami ni selalu nampak Tuan dekat atas bukit sana? Tuan buat apa? Dia kata, aku sedang memerhatikan keturunan-keturunan aku yang di Tarim. Dan khusus aku perhatikan dua, Sayyidina Ali Khalid Qasam, Sayyidina Al-Faqih Mugaddam. Mereka ini menjadi pertaruhan aku. Barang siapa yang menggembirakan mereka, menggembirakan aku. Barang siapa yang menyedihkan mereka, memarahi aku, membuatkan aku marah. Allah, Nabi SAW memerhatikan Sayyidina Ali Khalid Qasam dan Sayyidina Al-Faqih Mugaddam. Apabila datang Sayyidina Ali Khalid Qasam, lahirlah keturunan-keturunannya di Tarim. Jadi yang awal dimakamkan dari golongan Habib-Habib di Zambal tu Sayyidina Ali Khalid Qasam. Sayyidina Ali Khalid Qasam. Begitu pegangannya Sayyidina Al-Muhajir ilallah. Dia hijrah daripada Mekah Madinah pergi ke Hadramaut, dan semua sanad ilmu kita tanah Melayu balik pada mereka. Subhanallah, Habib-Habib kita ni seolah-olah kita macam lebih kenal mereka daripada pakcik dan atuk kita sendiri. Kita sendiri je atuk kita berapa sangat kita boleh sebut, kan? Kalau yang jaga keturunan Syed boleh lah, tapi kita sendiri ni berapa sangat kita boleh sebut. Tapi kalau Habib-Habib ni macam kita boleh sebut macamlah dia bapak kita. Dan memang dia bapak kita, memang dia atuk kita. Sebab apa? Semua sanad ilmu dan sanad darah daging, mana lagi kuat? Sanad ilmu lagi kuat. Jadi sanad ilmu sampai pada Sayyidina Al-Muhajir, maka dia atuk kita dalam ilmu kita. Allah sampaikan kita ziarah dekat sana, insya-Allah dapat ziarah Sayyidina Al-Muhajir. Kalau dekat Muhajir tu daripada Tarim kita jalan keluar, lalu Husaisah dulu ada Sayyidina Al-Muhajir punya makam, lajak sikit sampai Sayun. Sayun makam Habib Ali Al-Habsyi. Kalau daripada Sayun nak patah balik lalu Sayyidina Al-Muhajir tu, kita pergi kat Sayyidina Al-Muhajir, kena naik bukit sikit baru sampai makam Sayyidina Al-Muhajir. Daripada atas bukit Sayyidina Al-Muhajir tu kita nampak ke bawah. Bawah tu ada ribat Muhajir, Habib Bakar ada di punya ma'had. Bawah tu juga ada satu lagi makam. Makam apa? Sahibul Syi'ib, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, the first one to be given nickname Al-Habsyi. The first one. Segala Al-Habsyi, Sayyid Al-Habsyi semua daripada dia. Ahmad bin Muhammad Sahibul Syi'ib. Dia moyang juga kepada Habib Noh Singapura. Dia first Habsyi. Wali. Subhanallah. Jadi kita ziarah atas, terus ziarah Habib Ahmad bin Muhammad Sahibul Syi'ib, baru balik pergi masuk Tarim. Baik. Namanya Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni siapa dia? Tak perlu cakap lagi lah. Ja'far As-Sadiq ni guru kepada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanbali, tak ingat saya. Guru. Sampai satu hari Imam Ja'far As-Sadiq ni datang kepada Imam Malik. Dia cerita tentang Imam Malik dengan Imam Ja'far As-Sadiq ni ada dua anda selalu sebut. Imam Malik ada sekali orang datang pada dia, orang sebutkan kepada dia, wahai Imam Malik, kenapa setiap kali kami ni jadi sebersalah nak sebut nama Rasulullah di hadapan kamu? Sebab bila kami sebut nama Rasulullah di hadapan kamu, muka engkau jadi muka imam jadi pucat, jadi macam menggeletar. Imam Malik marah balik. Apa engkau ni tanya soalan macam tu? Takkah engkau pernah tengok guru aku Imam Ja'far As-Sadiq? Setiap kali orang sebut nama Rasulullah depan dia, jangan kata pucat, dia terus jatuh pengsan, ketar-ketar badan dia. Itu cerita dia kan Imam Ja'far As-Sadiq. Satu hari lagi Imam Ja'far As-Sadiq datang dengan Imam Malik. Imam Malik ni terkenal dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Sampai dalam mazhab Maliki disebutkan, kalau imam mihrab dekat Madinah, kita habis solat, imamnya pusing belah kanan. Nak bagi tanda izin kepada makmum untuk bangun kalau nak bangun. Jadi selagi imam tak pusing belah kanan, jangan bangun. Jadi pusing belah kanan. Kecuali dekat Madinah. Madinah tak pusing kanan sebab nanti kau membelakangi Rasulullah. Madinah sunnahnya pusing belah kiri menghadap Rasulullah. Dalam mazhab Maliki disebutkan secara khusus. Malik terkenal dengan cintanya pada Rasulullah SAW. Jadi satu hari Imam Ja'far As-Sadiq ni datang pada Imam Malik bawa tongkat. Imam Malik tanya, wahai Imam Ja'far, aku selalu tengok engkau pakai tongkat ni. Kenapa? Special ke tongkat ni? Imam Ja'far As-Sadiq kata, oh tongkat ni memang special. Tongkat ni kau tahu punya siapa? Punya siapa? Tongkat ni punya atuk aku. Siapa? Rasulullah SAW.
Aku dapat daripada ayah sampai Rasulullah SAW. Imam Malik tengok, ni Rasulullah punya tongkat ni. Betul? Oh, dia ambil tongkat ni, Imam Malik ni, dia ambil tongkat ni, dia cium. Imam Ja'far Sadiq kata apa? Ada dia cakap, Malik jangan, ni bid'ah ni. Tak. Imam Ja'far Sadiq senyum aja. Imam Malik dah peluk, dah cium tongkat tu, dia senyum aja. Dah habis. Dah, dia bagi balik tongkat. Imam Ja'far Sadiq kata, wahai Malik, kenapa kau buat gitu? Yelah, ni bekas tapak tangan atuk-atuk engkau dan sampai Rasulullah SAW. Takkan aku tak nak cium. Imam Ja'far Sadiq tanya, wahai Malik, apa pendapat engkau tentang darah daging yang mengalir dalam aku adalah darahnya Rasulullah SAW? Allah, terus Imam Malik jatuh rebah, tak tahan rindu pada Rasulullah SAW. Itu istimewanya Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq ni satu lagi cerita tentang dia. Apa dia? Dia pergi haji. On the way nak balik tak silap dia nak balik Iraq. Dia nak balik Iraq, dia singgah dekat tempat nama Nishapur. Nishapur ni dekat India lah. Singgah tempat nama Nishapur. Orang Nishapur tu dah tunggu dah Imam Ja'far Sadiq ni. Dah tunggu Imam Ja'far Sadiq datang. Orang berhimpun punya ramai sampai nak masuk Nishapur tak boleh. Disebutkan sekitar 20,000 atau 40,000 orang berhimpun dekat situ. 40,000 orang berhimpun. Jadi dia nak masuk tu susah. Sampai je Imam Ja'far Sadiq ni tengah tutup muka dia dengan kain. Kenapa tutup muka dengan kain? Takut jadi fitnah. Yang ada orang nampak muka Imam Ja'far Sadiq, dia nampak satu jenis cahaya yang tak boleh tahan dia nampak. Cahaya zuriat Rasulullah. Dan memang Ahlul Bait ni kalau kita tengok betul-betul, yang ada orang boleh nampak cahaya pada wajah Ahlul Bait. Dia boleh kenal siapa Ahlul Bait. Dengan bau, dengan wajah, dengan cahaya, dia boleh nampak siapa Ahlul Bait. Jadi dia tutup muka. Dia sampai dekat Nishapur. Wakil kampung tu cakap, wahai Imam, dah sampai jauh-jauh ni, izinkanlah kami nak tengok wajah engkau. Imam Ja'far Sadiq kata apa? Yelah, aku buka sekejap. Dia buka sekejap aja. Bawa turun balik, cahaya pada wajah dia tu terus tersebar masuk dalam hati semua 40,000 orang. Majlis terus mula dengan tangisan 40,000 orang. Allah, semua menangis. Nampak nurnya Rasulullah SAW pada wajah Imam Ja'far Sadiq. Kemudian apabila dia tutup balik wajahnya, dah selesai, wakil tadi cakap, wahai Imam, sudilah Imam riwayatkan pada kami hadis yang Imam terima daripada ayah-ayah sampai Rasulullah SAW. Imam Ja'far Sadiq kata, boleh, aku riwayatkan hadis Qudsi yang aku terima daripada bapa aku, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, yang aku terima daripada bapa aku, yang diterima daripada bapaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang diterima daripada bapaknya Sayyidina Husain, yang diterima daripada bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang Sayyidina Ali bin Abi Talib terima daripada sepupunya dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhala hisni amina min azabi, barang siapa yang masuk dalam benteng aku akan selamat sejahtera daripada azab aku. Jadi diriwayatkan hadis tu. Disebutkan pada ketika dan waktu itu diriwayatkan hadis 11,000 orang catit. Tak dikira lagi yang balik catit. Tak kira yang dah hafal, balik catit. Tak kira lagi yang dah hafal, balik cerita pada jemaah dia catit. There and then on the spot 11,000 orang catit hadis tu. Subhanallah, semangatnya mereka nak jumpa dengan Sayyidina Ja'far Sadiq. Macam tu jugalah kita semangat nak jumpa guru kita, semangat nak jumpa habib-habib yang datang. Prepare everything that we have. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pengajian akan datang. Tandakan dekat mana kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung tentang kisah hijrahnya. Hijrahnya Sayyidina Ja'far Sadiq ni, last kita tutup. Teringat satu cerita lagi. Sayyidina Ja'far Sadiq ni, zaman dia kan kita sebut zaman fitnah pada Ahlul Bait. Ada satu hari dekat Iraq, dia duduk. Sayyidina Ja'far Sadiq ni dia duduk macam wali-wali Allah, asingkan diri. Time dakwah dia keluar, time balik rumah dia terasing dalam hutan. Jadi ada seorang ni datang daripada Mesir, orang kaya lah, orang besar dekat Mesir. Datang daripada Mesir, datang jumpa Sayyidina Ja'far Sadiq, minta dengan Sayyidina Ja'far Sadiq,
wahai Sayyidina Ja'far, kau dekat sini duduk dalam hutan, kau cakap orang tak dengar, orang nak bunuh kau kan, orang fitnah pada Ahlul Bait. Datanglah dekat kami dekat Mesir. Orang Mesir ni akan sambut engkau dan engkau akan jadi pemimpin dekat sana. Engkau buat bagi arahan apa, semua orang Mesir akan sambut. Aku akan gesa orang Mesir. Apa Sayyidina Ja'far Sadiq kata? Ya. Bermakna kalau aku pergi sana, engkau akan berikan semua benda. Hatta engkau akan berikan apa yang kau ada sekarang, kau berikan pada aku. Dia kata betul. Ni bukan bermakna Ja'far Sadiq tamahak. Dia test orang ni. Betul, aku bagi semua wahai imam. Okey, kalau gitu sebelum Ana pergi dengan ente kat Mesir, ente buat satu benda untuk Ana. Boleh, apa sahaja kau nak aku buat, boleh. Kau ni zuriat Rasulullah, apa kau nak aku buat, boleh. Baik. Kau nampak tu periuk tu, ada periuk besar. Dalam tu ada air menggelegak panas. Aku nak kau masuk duduk dalam tu. Orang ni kata, imam, kacap molek lah kan, cakap biar betul lah kan. Imam tu kata, molek lah ni, cakap betul lah ni kan. Apa dia boleh kata, imam, orang gila je lah boleh masuk dalam tu, entah-entah orang gila pun tak nak. Imam Ja'far Sadiq kata, apa dia? Orang gila pun tak nak lah, orang gila pun tak nak. Okey, kau tunggu jap. Dia panggil khadam dia. Khadam dia ni kurus, budak muda, miskin, khidmat, tak nak apa-apa, tak nak pahala, tak nak apa, hanya nak khidmat dengan zuriat Rasulullah. Betul cinta daripada Imam Ja'far Sadiq, tapi pengikut tak ada, ilmu tak banyak, tak dakwah sana sini tak ada, bukan pemimpin apa semua. Gitu khadam dia. Dia panggil, kau sini jap, air menggelegak tu kau masuk. Khadam dia ni terus marhaba, buka periuk tu, masuk, tutup. Orang tadi tengok, kejamnya kau ni, khadam kau pun dah ta'asub sangat, kau pergi bunuh dia. Bunuh, keluar balik. Khadam dia buka, untouched, tak hangus, tak apa pun, air tengah menggelegak, khadam dia keluar gitu juga. Apa Imam Ja'far Sadiq kata apa? Kau cakap tadi orang gila pun tak nak masuk, tengok khadam aku masuk. Aku perlukan satu orang begini daripada 1000 orang macam kau. Baliklah engkau pada Mesir. Imam Ja'far Sadiq, subhanallah, subhanallah. Sebab itulah anaknya pindah kepada cucunya, cicitnya Sayyidina Al-Muhajir pindah kepada Hadramut. Untuk apa? Untuk cari seorang dan lagi ramai yang seperti khadam tadi. Dijumpa tak dekat Hadramut? Jumpa. Apabila Sayyidina Ali Khalid Qasam masuk dalam Hadramut waktu tu, sambung pada pengajian akan datang. Ni kalau kita sambung tak habis-habis. Tandakan dekat situ, kita nak cerita tentang Sayyidina Ali Khalid Qasam dilayani oleh orang Hadramut. Dilayani oleh orang Hadramut. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pengajian akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim wa tub salih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.